بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk meneruskan pembacaan kitab kita dalam ilmu tauhid dengan membaca kitab Risalatul Tauhid bagi karangan Allahyarham Al-Ustaz Haji Abdul Ghani Yahya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sambung pada kitab kita ini, muka surat yang ke-7. Masih dalam perbahasan berkenaan dengan tajuk Mabadi' Asyarah. Mabadi' Asyarah, permulaan yang 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: wa nafa'ana Allahu wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita ulang balik pada nombor 7, poin yang ke-7, muka surat 7. Ulang baca dan insya-Allah saya nak huraikan sedikit berkenaan dengan poin yang ke-7 ini. Kata tuan pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah, yang menghantarkan, iaitu maksudnya ialah siapakah orang yang pertama yang merumuskan satu kaedah dalam ilmu tauhid
berdasarkan kepada manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menyusun kaedah, ya, yang menyusun kaedah, bukan mereka cipta kaedah baru, bukan dalam arti kata mencipta satu ajaran dalam bab akidah yang tidak diajarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pertama-tama sekali yang saya sebut ayatnya begini, yang merumuskan satu kaedah susunan dalam ilmu akidah yang dikenali dengan istilahnya sifat 20. Sifat 20. Maka kata tuan pengarang kitab kita ini, yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya. Mendirikan dalil ni maknanya apa? Mengeluarkan dalil-dalil daripada Al-Quran khususnya, dan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gali dalam Al-Quran, kemudian disusun satu kaedah yang kita sebut sebagai istilah sifat 20. Cari dalil, gali dalil daripada Al-Quran, kemudian susun satu kaedah yang dipanggil sifat 20. Itu yang perlu difahami. Baik, mendirikan dalilnya untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi ialah daripada ulama-ulama yang masyhur, iaitulah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Inilah tuan-tuan yang dihormati sekalian, dua orang tokoh ulama ataupun dua orang tokoh imam kaum muslimin, yang mana Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala lahir pada 264 Hijrah. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dia lahir 264 Hijrah dan wafat pada 324 Hijrah. Ini bermakna Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala adalah imam dari kalangan salafus salih. Seperti mana yang telah saya sebutkan pada kuliah yang lepas, mereka-mereka yang hidup dalam tempoh 300 tahun selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat 300 tahun selepas daripada itu, maka mereka-mereka ini dipanggil golongan salaf. Yang tuan-tuan biasa dengar perkataan salaf kan? Golongan salaf. Salaf tu siapa? Inilah mereka yang hidup dalam tempoh 300 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibahagikan 3 kelompok ataupun 3 generasi
dalam tempoh 300 tahun ini, generasi yang pertama ialah generasi sahabat ridwanullahum ajma'in, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang bertemu dan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil sahabat. Maka sahabat juga adalah termasuk golongan salaf yang paling awal, kurun yang paling baik. Kemudian generasi yang kedua, generasi kita panggil generasi tabi'in. Tabi'in iaitu mereka-mereka yang tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sempat bertemu dan mengambil ilmu daripada para sahabat ridwanullahum ajma'in. Jadi tabi'in ini orang yang sempat bertemu dengan sahabat tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang ketiga dipanggil dengan istilah yang biasa kita dengar, iaitu tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Siapa dia? Itu mereka yang sempat bertemu dengan tabi'in tetapi tidak sempat sampai bertemu dengan sahabat, ya, dan apatah lagi sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini dipanggil golongan tabi'ut tabi'in. Maka tiga generasi ataupun tiga kelompok ini dipanggil golongan salaf. Dalam tempoh 300 tahun selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada 300 tahun ke atas, mereka dipanggil golongan khalaf. Habis salaf, golongan khalaf. Golongan khalaf. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala merupakan tokoh imam muktabar yang lahir pada 264 Hijrah. Maka jelas di situ menunjukkan bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merupakan golongan salaf tabi'ut tabi'in, orang yang sempat bertemu dengan tabi'in, mengambil ilmu, mengambil sanad ilmu, sampailah sanadnya itu bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi termasuk dalam kelompok golongan khalaf, kerana Imam Abu Mansur Al-Maturidi lahir pada 300 lebih Hijrah, ya, saya tak ingat dia punya ketepatan angka, tapi 300 lebih Hijrah. Maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi merupakan ulama yang termasuk dalam kategori khalaf. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keterbatasan masa ni saya nak sebut pada poin nombor 7 ni begini. Maka saya harap tuan-tuan dapat fokuskan dalam pencerahan yang saya nak sampaikan ini berkenaan dengan saya nak sebut ialah begini. Saya akan nyatakan sanad keilmuan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau tak tulis pun tak apalah, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan didedahkan. Ya. Kerana apa saya nak sebut di sini bahawasanya
Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak dapat lari daripada difitnah oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dengan mengatakan bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini mereka cipta satu pahaman baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilemparkan tuduhan oleh satu kelompok Khawarij, golongan yang melampaui batas, yang mengatakan bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah tokoh yang mereka cipta dengan sifat 20 itu, bahawasanya apa yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada sifat 20 itu sebagai satu kaedah yang direka cipta, yang tidak diajarkan ataupun tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi menjawab tuduhan yang demikian, yang mana tuduhan itu telah pun dipercayai dan menjadi satu kepercayaan dalam masyarakat kita pada hari ini, lalu mereka pun termakan dengan hasutan lemparan fitnah daripada kelompok Khawarij ini yang mengatakan jangan belajar sifat 20, kerana sifat 20 itu adalah bid'ah dalalah, sesat yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada hari ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, masyarakat kita di dalam negara kita, di dalam negeri kita ini juga telah ada kelompok-kelompok yang telah pun mempercayai akan fitnah tersebut, sehingga mereka pun merasakan bahawa tak nak belajar sifat 20 kerana menyangkakan sungguh bahawa sifat 20 itu adalah satu pelajaran yang kalau dipelajari maka adalah hukumnya ataupun dikatakan sebagai bid'ah yang sesat. Maka saya mengambil kesempatan ini untuk menerangkan sanad keilmuan dalam bab akidah. Siapa guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana sanad ni maknanya apa? Sanad ni rantaian ilmu yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun bahasa kita dipanggil salasilah. Salasilah. Boleh tuan-tuan ya? Baik. Baik, yang pertama sekali, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, di antara guru beliau, ini saya nak sebutkan sanad salasilah ni tuan-tuan, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mempelajari dan berguru dengan seorang tokoh imam muktabar. Guru beliau iaitu Al-Hafiz. Bila sebut Al-Hafiz ni maknanya apa tuan-tuan? Bila diletakkan di awalnya ada gelaran Al-Hafiz, artinya apa? Al-Hafiz artinya yang telah mencapai hafalan hadis, matan serta riwayat dan sanadnya sebanyak 100,000 buah hadis. 100,000 buah hadis, hafalan, matan dan riwayat serta sanad sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100,000 buah hadis, maka dapat gelaran Al-Hafiz.
Al-Hafiz. Al-Hafiz kat sini siapa? Kalau orang tu penghafal Quran, dapat syahadah khatam hafal Quran daripada mak tahfiz, diploma tahfiz, maka orang pun memanggil dia Fulan bin Fulan Al-Hafiz. Itu di Malaysia. Tapi dalam sistem ulama ni, disiplin ulama, Al-Hafiz ialah gelaran bagi orang yang telah mencapai darjat hafalan hadisnya 100,000. Bukan sikit tuan-tuan, 100,000. Kalau 300,000 lain pula istilahnya. Kalau 500,000 lain pula istilah dia. Jadi di antara guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini ialah Al-Hafiz Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini imam yang besar dalam bidang keilmuan, hadis, imam hadis, imam mutakallimin, imam ahlul kalam, dan imam mujtahid, mencapai darjat mujtahid. Saya tak nak sentuh bab mujtahid tu, jadi panjang tu. Kita masa agak ada 15 minit je lagi. Jadi saya ringkas-ringkaskan. Nak sebut guru je. Baik. Itu guru kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Hafiz Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi tuan-tuan mungkin tak pernah dengar nama ni kan, tetapi di kalangan ahli ilmu, terutama orang yang mempelajari sanad hadis, kenal benarlah dengan nama Al-Hafiz Imam Zakaria ni. Tapi cukuplah tuan-tuan mengetahui ini, sekadar saya nak sebut di sini bahawasanya nak menolak tuduhan yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebagai orang yang mereka cipta dalam bab akidah yang tidak diajarkan pada zaman Nabi, pada hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut guru ni, kerana di akhir nanti saya akan sebut kesimpulannya apa. Baik, kita sebut lagi. Kemudian Al-Hafiz Imam Zakaria bin Yahya As-Saji, ni tok guru Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Zakaria As-Saji, siapa tok guru dia? Maka dia berguru dengan Al-Hafiz Al-Imam. Maknanya kalau sebut Al-Hafiz tu maknanya ni semua muktabar hebat-hebat orang tuan-tuan. Al-Hafiz Al-Imam Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Ini imam-imam kabir semua ni saya sebut ni tuan-tuan. Baik. Imam Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu berguru pula kepada Al-Imam Al-Alim Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani Al-Hafiz. Imam dipanggil Al-Hafiz Imam Abu Muzani. Dan Imam Abu Muzani ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, Imam Abu Muzani ni radhiyallahu ta'ala anhu adalah murid kanan kepada Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi kita yang bermazhab Syafi'i, maka Imam Abu Muzani ini merupakan murid kanan, murid yang paling kanan, sehingga Imam Syafi'i mengiktiraf Imam Abu Muzani dengan kalamnya, sesungguhnya Imam Abu Muzani muridku itu adalah pembela pada mazhabku. Sebab tu dia ni adalah murid kanan kepada Imam Asy-Syafi'i. Baik, Imam Abu Muzani sudah tentulah, bila sebut murid kanan pada Imam Syafi'i, sudah tentulah tok guru dia Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik,
Setakat ini 3 level tuan-tuan. 3 level sanad keilmuan, salasilah ilmu dalam bab akidah. Saya sebut ni sanad ilmu akidah, ilmu tauhid. Ni tak cerita ilmu lain, ni cerita ilmu kalam, ilmu tauhid dulu. Ilmu akidah. Dia ambil dengan siapa? Ambil dengan siapa? Ambil dengan siapa? Sampai tak pada Rasulullah? Kalau tak sampai dipanggil apa? Kalau tak sampai pada Rasulullah dipanggil sanad putus. Sanad salasilah putus. Boleh faham tu? Sebab tu ulama sangat menjaga perihal sanad ni, kerana ia menjamin sesuatu ilmu itu sanadnya mesti sampai pada Rasulullah untuk menetapkan bahawa ilmu ini ada sandaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru yang paling besar sekali. Baik, daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, gurunya Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria, tok guru dia siapa? Tok guru dia tadi Imam Rabi'. Imam Rabi' berguru dengan Imam Abu Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi 3 level saja. Imam Zakaria, Imam Rabi', Imam Abu Muzani, sampailah salasilah sanad keilmuan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menjawab satu persoalan tuan-tuan. Ada orang yang berkata begini, kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sifat 20 akidah Asy'ariyah, Imam Syafi'i akidah apa pula? Ada orang dipetikai macam tu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal akidah apa? Sebab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir 264 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Wafat 200 Hijrah lebih kurang. Makna tak lahir lagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi orang tanya, kalau begitu akidah Asy'ariyah, adakah Imam Syafi'i akidah Asy'ariyah juga? Sebab tu saya sebut sanad ilmu sampai tak kepada Imam Syafi'i? Sampai kan? 3 level aja. Sampai pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya apa? Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada saya sebut sanad ni? Apa yang tuan-tuan boleh faham agak-agaknya? Boleh? Boleh nampak tak? Kaitan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sebab tadi saya sebut orang dok petikai Imam Syafi'i itu akidahnya apa? Sifat 20 tu tak ada lagi pada zaman Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i akidah apa? Sifat 20 juga ke? Maka kita jawab, berdasarkan kepada sanad salasilah ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, maka siapa tok guru dia? Sebab tu saya sebutkan sanad keilmuan akidah. Bila jumpa dengan Imam Asy-Syafi'i, maka secara umum terjawablah persoalan tu. Kalau tidak kerana didikan Imam Syafi'i turun kepada Imam Abu Muzani, turun kepada Imam Rabi', turun kepada Imam Zakaria As-Saji, sampai pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini bermakna sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia mendirikan satu, saya sebut tadi apa awal tadi? Dia mendirikan satu kaedah. Buat satu kaedah. Baik, kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bangkit untuk merumuskan kaedah? Yang ni pun saya tak nak sebut sebab apa? Akan memakan masa yang panjang tuan-tuan. 10 minit lagi. Baik. Jadi apabila sanad keilmuan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sampai kepada Imam Syafi'i, bererti apa? Keilmuan yang ditunjukkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah tentulah berkaitan dengan tok guru ajar begini, tok guru ajar begini. Nampak tak?
Samalah juga tuan-tuan kalau kita kiaskan kepada begini. Satu lagi nak buat faham. Tuan-tuan yang baca Quran, yang baca Al-Quran kan, kita belajar Quran kan? Baik, saya nak tanya, kita mengaji Quran tu berdasarkan kepada tarik mana, riwayat mana, qiraat apa? Cuba jawab. Soalan tu boleh jawab tak? Tuan-tuan ada belajar Quran tak? Ada belajar membaca Quran tak? Ada kan? Okey, kata ada lah. Siapa yang belajar Quran lah. Baik. Yang tuan-tuan belajar Quran tu dengan tok guru tu, tak kira siapa dia. Tok imam ke, tok Bilal ke, ustaz mana ke. Baik. Dia mesti ada guru dia. Dan guru dia ada guru. Ke dia lahir-lahir pandai tu baca Quran. Mesti sampai satu peringkat dah mukallaf dia pun belajar Quran. Masuk 6 tahun, 7 tahun dah belajar Quran, alif bata. Nak katanya ada belajar. Tok guru dia tu ada guru, ada guru, ada guru. Sampai kepada mana tu? Maka timbul dalam istilah ilmu tajwid dan ilmu qiraat ni dipanggil istilahnya tarik, riwayat, qiraat. Baik, soalan saya ialah, kita di Malaysia ni membaca Al-Quran berdasarkan kepada qiraat mana, riwayat apa, dan tarik apa? Tarik mana? Boleh jawab tuan-tuan? Ini soalan. Boleh jawab tak? Baik. Tak boleh kan? Baik. Sebenarnya tuan-tuan, baik, tak apalah. Itu saya bukan nak tuan-tuan jawab tak. Itu sebagai satu soalan yang menunjukkan apa dia? Nak buat kiasan. Baik, begini. Sedar ataupun tidak, kita baca Quran selama ni, yang kita baca Quran, gaya kita baca Quran tu, tak kira lah surah mana kita baca, sedar ataupun tidak, kita baca Quran berdasarkan kepada tarik Imam Syatibi, riwayat Imam Hafs, qiraat Imam Asim. Tu dia. Qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, tarik Imam Syatibi. Yang ni kalau saya nak terang sampai subuh besok pun tak habis tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu. Baik, kenapa tak dinamakan, bila dinamakan tarik Imam Syatibi, riwayat Imam Hafs, qiraat Imam Asim, adakah ini bermakna contoh Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i baca Quran ikut mana pula? Sebab apa? Contoh Imam Asy-Syatibi, tarik Imam Syatibi. Imam Syatibi lahir 529 Hijrah. Kita baca Quran ni, tarik Imam Syatibi lahir 529. Kan jauh jarak tu. Jadi dipanggil tarik Imam Syatibi. Ulama yang berasal daripada Spanyol, Andalus. Tu tarik kita. Sedar tak sedar? Andalus, Spanyol tu. Panjang cerita tuan-tuan kalau nak cerita. Itu tarik kita. Tarik yang masuk ke dalam Malaysia ni, tanah Melayu ni, tarik baca Quran kita tu Imam Syatibi. Sebab tu kita diajar, kalau kita baca Quran, kalau hukum mad jaiz mufasil, tok guru kita ajar apa? Kita baca Quran jumpa hukum mad jaiz mufasil. Siapa kenal mad jaiz mufasil dia tahulah. Apa hukum kita membaca mad jaiz mufasil? Jumpa ayat tu dalam Quran ada tanda lintang tu lah. Ya. Macam contoh kita baca qul ya ayyuhal kafirun qul ya. Kenapa baca panjang qul ya? Namunnya situ hukum tajwidnya mad jaiz mufasil. Kita diajar kalau awak jumpa tanda ni, tanda lintang ni, kenalah panjang 4 harakat. Tarik mana tu? Tarik Imam Syatibi.
Boleh tak baca kurang daripada daripada 4? Boleh. Dibaca 2 harakat. Tapi itu tarik lain. Dia panggil tarik Imam Jazari. Lain pula. Syatibi 4 harakat. Tu dia. Sudut tu pun berbeza dah. Jadi apa yang saya nak sebut sini, kalau tarik Imam Syatibi dinisbah pada Imam Asy-Syatibi, habis Imam Syafi'i baca Quran apa? Kalau kita kata hujah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni mereka cipta dalam bab akidah, sifat 20 tu adalah suatu yang mereka cipta, habis akidah Imam Syafi'i akidah apa? Sebab tu saya mencontohkan dalam bab sanad baca Quran, Imam Syatibi lahir 529 Hijrah, habis Imam Syafi'i baca Quran tarik apa pula? Jadi kenapa dinisbahkan kepada nama Imam Asy-Syatibi? Kerana beliaulah orang yang bertanggungjawab, yang dimasyhurkan meneruskan bacaan Imam Hafs, riwayat Imam Hafs, qiraat Imam Asim. Tuan-tuan, kita dibenarkan membaca Quran ini dengan 10 qiraat yang berbeza-beza. Sebab tu kita dengar ada orang baca wadduha. Pernah dengar orang baca macam tu? Wal-laili idza saja. Kita baca macam mana? Wadduha. Kan? Ada qiraat yang baca wadduha, wadduha pun ada. Jadi berbeza-beza qiraat ni adalah suatu khilaf yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi saya nak sebutnya, bila disebutkan nama imam, dinisbahkan satu ilmu pada nama imam tu menunjukkan dia orang yang memasyhurkan, bukan mereka cipta. Adakah Imam Syatibi itu mereka cipta bacaan Quran sendiri sehingga dinisbah pada nama dia? Bukan. Dia meneruskan riwayat baca Imam Hafs dan qiraat Imam Asim. Beliau orang yang masyhur sehingga dinisbahkan kepada nama dia. Bukan bermakna ilmu baca Quran tu dia mereka ciptakan, yang tak diajar zaman Nabi. Bukan itu maksud dia. Faham tak tu? Sama juga kaedah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan mereka cipta ilmu sifat 20, tetapi berdasarkan kepada apa yang dididik, apa yang diajar, apa yang diambil ilmu-ilmu melalui sanad yang sebut tadi tu, Imam Zakaria As-Saji, Imam Rabi', Imam Abu Muzani sampai pada Imam Syafi'i. Baik, tak habis lagi sanad tu. Mesti saya nak cerita malam ni sampai pada Rasulullah. Baik, sampai pada Imam Syafi'i. Lepas Imam Syafi'i ambil ilmu daripada siapa pula? Imam Syafi'i ambil ilmu daripada tok guru dia, iaitu Al-Imam Al-Kabir Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Malik, pendiri bagi madhab Maliki, tok guru Imam Syafi'i. Ini sanad ilmu kalam, sanad ilmu tauhid. Jadi Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Imam Malik orang Madinah. Kemudian Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu berguru pula dengan siapa? Berguru dengan Al-Imam An-Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masuk tabi'in dah ni, tabi'in besar ni. Ya, Imam Nafi' Al-Madani. Baik, Imam Nafi' naik lagi, siapa tok guru dia? Tok guru dia sahabat Nabi. Sanad dia dah sampai kepada sahabat Nabi. Siapa nama tok guru dia? Imam Nafi' ni. Imam Syafi'i naik Imam Malik, Imam Nafi' berguru dengan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nampak tak tu?
Baik. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, siapa tok guru dia? Dah tentu sahabat juga. Siapa namanya? Iaitu Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Tak biasa nama, tak biasa dengar nama ni. Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni banyak, nama pelik-pelik pun kita tak pernah dengar. Kita dengar biasa nama-nama yang biasa saja, tak? Baik. Kemudian Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, siapa tahu guru dia? Tentu sahabat juga. Siapa namanya? Yang ni semua kenal lah. Famous sangat. Sayyidina Anas bin Malik. Pernah dengar nama ni? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadam Nabi, orang yang sentiasa duduk siang malam dengan Nabi, hikmat dengan Nabi, dipanggil khadam. Khadam tu maksudnya orang yang berkhidmat kepada Nabi siang dan malam kepada Nabi. Anas bin Malik, antara sahabat 9 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, siapa tok guru dia? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sanad Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bab akidah. 3 level sampai kepada Imam Syafi'i, dan beberapa level sampai pada sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan apa? Berdasarkan kepada penerangan tentang sanad keilmuan ini, menunjukkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala bukanlah orang yang mereka cipta ilmu sifat 20, tetapi beliau hanya mendirikan satu kaedah rumusan sifat, namanya sifat 20. Apa benda sifat 20 tuan-tuan? Sifat 20 tu sifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sifat wujud. Arti wujud apa? Allah Taala tu wajib ada. Itu yang kita diajar dalam sifat 20. Qidam, Allah Taala ni tidak ada permulaan bagi dia. Dia sedia kala. Lagi apa? Baqa. Baqa tu Allah Taala kekal, ia tak binasa sampai bila-bila. Kita ni makhluk ada binasa, tapi Allah Ta'ala baqa, kekal tak binasa, awal dan akhir kekal, ia tak binasa macam makhluk binasa. Dan lagi sifat-sifat yang sampai kepada sifat 20 tu lah, semuanya diambil daripada dalil Al-Quranul Karim oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau hanya menggali dalil, mendirikan dalil, lalu merumuskan satu kaedah. Ingat, merumuskan kaedah untuk kemudahan umat Islam membezakan mana akidah yang sesat, mana akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah tujuan daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merumus satu kaedah sifat 20 pada zaman dia, bagi membezakan mana satu akidah yang salah, mana satu akidah. Kerana ketika itu sudah ada akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, akidah Jabariyah dan lain-lain yang Nabi sebut dalam hadis, umat aku berpecah kepada 73. Kan? 73, satu saja yang layak ke syurga, 72 lagi finnar, dalam neraka. Jadi oleh kerana nak membezakan, kerana berlaku perpecahan dalam bab akidah yang banyak, maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bangkit mendirikan satu kaedah sifat 20 untuk memudahkan umat Islam mengenali mana satu akidah yang benar, mana satu akidah yang batil. Itu di antara tujuannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya dah lebih masa 5 minit ni sebenarnya. Jadi minta maaf saya tak dapat nak meneruskan kuliah ini. Jadi insya-Allah banyak lagi yang saya nak sampaikan berdasarkan pada poin nombor 7 ni, tak habis lagi tuan-tuan.
Saya sebut tadi satu saluran sanad saja. Imam Syafi'i saya sebut tadi, Imam Malik. Selain daripada Imam Malik ada lagi sanad dia yang lain, tapi semuanya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu pun saya akan sebut pada kuliah akan datang insya-Allah. Ya. Jadi tujuan saya sebut sanad ni satu saja, nak mengatakan bahawa, nak membetulkan lemparan tuduhan yang mengatakan bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini mencipta akidah baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat tuduhan ni tuan-tuan. Kesannya ialah sampai pada hari ini ada golongan yang tak nak belajar sifat 20 ni dengan anggapan bahawa mereka telah dicemarkan dalam pemikiran mereka, diracuni pemikiran bahawasanya ada orang yang mengatakan bahawa sifat 20 ni sesat dan menyesatkan. Sebab itu saya sebut sanad akidah, ilmu akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, supaya kita faham ilmu ini sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tuan-tuan ya? Jelas. Itu dia. Jadi insya-Allah saya akan sambung lagi pada akan datang, masih lagi nak cerita bab sanad keilmuan Imam, biar jelas, dan ada beberapa perkara lagi yang saya kira penting untuk dikongsikan kepada kita bersama insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang yang baik, yang benar daripada petunjuk Allah